Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Cikgu harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan juga selamat. Baiklah, sebentar tadi anda semua telah menerokai dan mengetahui jenis hidupan liar yang terdapat di Malaysia. Dan kamu telah mempelajari tentang populasi, habitat, lokasi serta cara pemakanan hidupan liar dalam video yang telah kamu tonton sebentar tadi. Jadi sebelum itu, cikgu nak kamu pastikan kamu semua telah membaca arahan yang telah cikgu sediakan di ruangan aktiviti dan tonton video penerangan ini sehingga selesai. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari tentang kepentingan hidupan liar di Malaysia. Mari kita lihat, hidupan liar amat penting untuk keseimbangan ekosistem, ekopelancongan dan pendidikan. Baiklah, dari segi keseimbangan ekosistem, ianya amat penting untuk meneruskan kelangsungan hidup haiwan dan tumbuh-tumbuhan secara langsung atau tidak langsung. Hidupan liar adalah sebahagian daripada komponen siratan makanan, di mana jika berlaku gangguan pada mana-mana organisme dalam aras trofik, ia akan mengubah aliran tenaga dan seterusnya menjejaskan keseimbangan ekosistem. Kemudian, baja organik yang merupakan hasil daripada penguraian tinja haiwan juga dapat membekalkan nutrien kepada tanah. Jadi, berikut cikgu kemukakan contoh rajah aras trofik di mana murid-murid dapat lihatlah setiap aras memainkan peranan yang amat penting untuk kesinambungan siratan makanan, di mana hidupan liar juga adalah amat penting untuk kesinambungan tersebut. Baiklah murid-murid, sebentar tadi anda telah melihat bagaimana pentingnya hidupan liar ini terhadap keseimbangan ekosistem. Sekarang mari kita lihat kepentingan hidupan liar kepada ekopelancongan pula. Ekopelancongan ialah pelancongan yang berasaskan sumber dan pemeliharaan alam semula jadi. Jadi, kenapa hidupan liar penting untuk ekopelancongan? Sebabnya, ekopelancongan ini melibatkan hidupan liar. Okey, contohnya, dari segi kepentingan hidupan liar dalam ekopelancongan, kita berpeluang melihat dan berinteraksi dengan hidupan liar. Contohnya, kita boleh melakukan aktiviti mertas hutan di Taman Negara Similaja Sarawak, boleh menunggang gajah di Kuala Ganda Pahang dan juga melihat orang hutan di Sepiluk Sabah. Kemudian, dari segi ekopelancongan juga, hidupan liar sekiranya masih wujud hidupan liar, ia membolehkan kita mendidik masyarakat tentang pentingnya usaha pemeliharaan hidupan liar. Contohnya, Pusat Konservasi Hidupan Liar di Sungai Dusun Selangor dan Pusat Konservasi Penerangan Penyu di Segari, Perak. Jadi, penubuhan pusat konservasi ini membolehkan para pelancong datang melihat dan juga kita juga boleh melihat haiwan-haiwan yang telah diancam kepupusan, hidupan liar yang diancam kepupusan. Dan dari situ kita belajar pentingnya hidupan ini dari segi ekopelancongan. Dan seterusnya murid-murid, ianya juga amat penting untuk membuka peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Contohnya, pemandu pelancongan di Sungai Kinabatangan Sabah, jurulatih scuba di Pulau Perhentian Terengganu dan pengendali hidupan liar di Langkawi Wildlife Park Perak. Jadi, kita dapat lihatlah dari segi ekopelancongan ini, ianya juga amat penting untuk membuka peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Di mana jika masih ada hidupan liar, maka penduduk tempatan juga masih boleh bekerja dalam sektor yang melibatkan hidupan liar. Jadi, mari kita lihat kepentingan hidupan liar dari aspek yang lain pula. Baiklah murid-murid, yang terakhir kita akan mempelajari tentang kepentingan hidupan liar di Malaysia dari segi pendidikan. Dari segi pendidikan, hidupan liar amat penting untuk penyelidikan dan pembangunan R&D, kerjaya dalam bidang profesional, melestarikan alam sekitar, mendapat pengetahuan baharu dan tidak bergantung kepada dapatan dari negara lain, dan mengekalkan dan melindungi biodiversiti negara. Baiklah, sekarang cikgu akan terangkan bagi setiap satu kepentingan tersebut. Pertama, kita lihat dari segi penyelidikan dan pembangunan terlebih dahulu.
Misalnya dengan penubuhan pusat pemeliharaan dan pembiakan spesies yang terancam. Ianya membolehkan kita melakukan R&D. Seterusnya, dari segi R&D juga, ianya dapat menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran berkenaan dengan hidupan liar. Selain itu, ia membolehkan kita menjalinkan hubungan kerjasama antara jabatan-jabatan kerajaan yang berkaitan hidupan liar melalui projek penyelidikan. Baiklah, seterusnya dalam bidang pendidikan, hidupan liar juga penting untuk kerjaya dalam bidang profesional. Contohnya, veterina, penyelidik, pensyarah atau ahli forensik. Jadi, kerjaya yang berkaitan dengan hidupan liar ini membolehkan kita menceburi bidang tersebut. Dan seterusnya, dari segi pendidikan juga, hidupan liar amat penting untuk melestarikan alam sekitar. Di mana, dari segi pendidikan, program kita semula dapat memelihara dan memulihara alam sekitar. Seterusnya, ianya juga dapat menggalakkan inovasi dalam kalangan murid untuk menghasilkan teknologi yang lebih mesra alam. Baiklah, seterusnya, dalam aspek pendidikan juga, kita boleh mendapat pengetahuan baharu dan tidak bergantung kepada dapatan dari negara lain. Contohnya, apabila dalam kajian pendidikan, kita boleh tahu berapa banyak spesies hidupan liar yang dilindungi di Malaysia. Contohnya dari segi spesies burung, mamalia, reptilia, serangga, amfibia, arachnida dan sebagainya. Okey, jadi murid-murid, cikgu pasti anda semua sudah jelas tentang kepentingan hidupan liar dari aspek pendidikan. Jadi, cikgu rasa itu sahaja penerangan kita untuk kepentingan hidupan liar di Malaysia. Cikgu harap anda semua memahami setiap penerangan yang telah dijelaskan oleh cikgu dan jangan lupa untuk melaksanakan aktiviti yang telah cikgu sediakan di ruangan arahan. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.